Definisi perkara bid'ah adalah pengurusan jenazah. Bid'ah ini sinonim dengan kesesatan berdasarkan hadis yang diriwayatkan daripada Al-Irba' bin Syariyah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Dan jauhilah oleh kamu perkara yang baru diadakan, karena tiap-tiap perkara yang baru diadakan itu adalah bid'ah, dan tiap-tiap bid'ah itu adalah benar." Antara pandangan ulama ialah ada dua. Yang pertama ialah Imam Syafi'i, Imam Izzuddin Abdul Aziz Abdul Salam, Imam An-Nawawi berpendapat bahawa bid'ah adalah sesuatu yang baru yang tidak ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Sebelum ini berlaku pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak kira sama ada ia adalah sesuatu yang tercela dan sebaliknya. Menurut berpendapat bid'ah menurut istilah syarak, ada yang baik dan terpuji serta ada yang buruk ataupun tercela. Antara pandangan ulama yang kedua, menurut istilah syarak adalah setiap sesuatu yang baru yang berlawanan dengan sunnah. Ini adalah Imam Ibn Hajar. Menurut berpendapat ini sesuatu yang baru itu, jika ia tidak bertentangan dengan as-sunnah, maka ia dinamakan bid'ah dari segi bahasa sahaja, iaitu semata-mata kerana ia adalah as-sunnah yang baru dirata, baru diadakan. Manakala jika ia dengan sunnah, maka ia adalah bid'ah istilah syarak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Iqbal bin Zulkifli. Saya akan menyambung perbahasan rakan saya sebentar tadi, iaitu saudara Yafi Aiman, tentang topik yang bertajuk bid'ah dalam pengurusan jenazah. Kematian adalah satu perkara yang tidak dapat dielakkan. Setiap yang bernyawa pasti akan merasainya, seperti kucing maupun binatang-binatang yang lain, dan kita juga manusia. Seperti firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Kullu nafsin za'iqatul maut." Maksudnya tiap-tiap yang bernyawa akan merasai mati. Ayat ini berdasarkan daripada surah Ali Imran ayat 185. Seterusnya saya akan bahas lagi mengenai kebaikan terhadap jenazah yang mana hendak dikupas. Memang banyak, tetapi antara yang saya ketahui ialah yang pertama, sunnah menerima berita kematian, yang mana berdasarkan dari surah Al-Baqarah ayat 155 hingga 196, yang bermaksud, "Demi sesungguhnya kami akan memuji kamu dengan sedikit perasaan takut kepada musuh, dan dengan merasai kelaparan, dan dengan berlakunya kekurangan dari harta benda dan jiwa serta hasil tanaman. Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, iaitu orang-orang yang apabila mereka ditimpa oleh suatu kesusahan, mereka berkata, sesungguhnya kami adalah kepunyaan Allah, dan kepada Allah jugalah kami akan kembali." Dengan ini, petunjuk yang telah diberikan melalui wahyu, mana apabila berlakunya musibah ataupun kematian, maka antara ciri-ciri mereka yang bersabar dengan musibah tersebut adalah mereka yang mengucapkan istirja, iaitu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Seterusnya, yang kedua ialah ucapan takziah, seperti mana yang didefinisikan oleh sebahagian ulama, bermaksud suatu ucapan yang diucapkan bagi menggembirakan hati mereka yang ditimpa musibah, serta galakan untuk bersabar, serta ada buat si mati dan juga ahli keluarga. Ini seperti mana yang telah ditakdirkan oleh Ibnu Mufti di dalam kitabnya Al-Furuq. Tahuilah, sesungguhnya takziah itu adalah bersabar dengan menyebutkan sesuatu yang baik, yakni untuk menghiburkan hati mereka yang ditimpa musibah, meringankan kesedihannya, dan ianya adalah sesuatu yang mustahabah, yakni disunatkan. Ia termasuk di dalam perkara amar ma'ruf dan mencegah kemungkaran, seperti mana firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa." Dan bertolong-tolonglah kamu. Sungguhnya takziah itu adalah bersabar dengan menyebutkan sesuatu yang baik, yakni untuk menghiburkan hati mereka yang ditimpa musibah, meringankan kesedihannya, dan ianya adalah sesuatu yang mustahabah, yakni disunatkan. Ia termasuk di dalam perkara amar ma'ruf dan mencegah kemungkaran, seperti mana firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa." Dan bertolong-tolonglah kamu dalam kebaikan dan juga
taqwa. Dan inilah pendalilan yang terbaik di dalam takziah. Ianya juga sahih sabit daripada Nabi SAW yang mana telah bersabda, wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi aunil akhi. Dan Allah Subhanahu wa taala sentiasa membantu hambanya selagi mana hambanya itu membantu saudaranya. Antara ucapan takziah yang disunatkan untuk diucapkan ialah innallah bima akhaz walahu ma aghta wa kullu syai'in indahu bi ajalin musamma faltasbir wal tahtasib. Maksudnya, sesungguhnya kepunyaan Allah segala yang telah diambil dan kepunyaannya segala yang telah diberi, dan bagi setiap sesuatu di sisinya mempunyai tempoh yang tertentu. Bersabarlah dan haraplah pahala daripada Allah. Kemudian yang ketiga ialah solat jenazah ghaib, yang mana solat jenazah ghaib adalah solat yang dilakukan ke atas mayat yang tidak ada pada tempat tersebut. Seperti mayat yang berada jauh dari negara asalnya. Pensyariatan solat jenazah ghaib ini adalah berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na'a an-najashi fil yawmi alladhi mata fihi. Kharaja ila al-musalla fasaffa bihim wa kabbara arba'a. Maksudnya, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahu akan berita kematian Al-Najashi ketika hari kematiannya. Baginda sallallahu alaihi wasallam keluar ke musalla, membuat saf dan bertakbir sebanyak 4. Itu terselahlah bahawasanya hadis di atas menjadi dalil pensyariatan bagi solat jenazah ghaib bagi mazhab Syafi'i dan juga Hanbali. Adapun mazhab Hanafi dan Maliki, mereka mengatakan bahawa solat jenazah ghaib ini adalah khususiyah buat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak disyariatkan bagi yang lain. Al-Imam An-Nawawi menyebutkan di dalam Al-Majmu', adapun pendapat mazhab Hanafi dan juga Maliki itu tertolak kerana sekiranya ia adalah khususiyah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ianya memerlukan kepada dalil yang sahih, dan pada asalnya juga perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah diikuti dan diamalkan sesuai dengannya. Secara ringkasnya, yang boleh saya katakan sesungguhnya isu berkaitan bid'ah terhadap jenazah begitu banyak dan besar dibincangkan oleh para ulama. Ini secara tidak langsung menunjukkan betapa luasnya ilmu Islam itu sendiri yang perlu ditelaah dan dikaji untuk mendapatkan jawapan yang tuntas berasaskan dalil dan juga hujah. Wallahu a'lam. Sekian daripada saya serahkan kepada saudara Luqman untuk membahaskan lagi tentang topik ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alif Luqman bin Samsul Arifin. Baiklah, secara kesimpulannya, seburuk-buruk perkara adalah perkara yang baru dan semua bid'ah adalah kesesatan. Riwayat Muslim. Dan ditambahkan lagi dari riwayat An-Nasa'i yang berbunyi, wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dhalalatun wa kullu dhalalatin finnar. Maksudnya, dan semua perkara yang baru adalah bid'ah dan seluruh bid'ah adalah kesesatan dan seluruh kesesatan di neraka. Riwayat An-Nasa'i. Oleh itu, setiap muslim yang mengaku beriman pasti menerima hakikat bahawa kematian bukan bererti segala-galanya, akan tetapi adalah penujuan kita memulakan kehidupan yang lain, dan ia juga merupakan satu alam yang baharu bagi menempuh kehidupan yang akan datang. Di sini saya akan mengulas serba sedikit keburukan terhadap jenazah. Yang mana boleh saya bahas ialah yang pertama, membawa jambangan bunga dan seumpamanya bersama-sama jenazah. Perbuatan ini adalah bid'ah yang mana haram, yang telah mempengaruhi orang Islam dengan meniru upacara pemumian mayat orang kafir. Seterusnya yang kedua, makruh membina kubur sama ada di sebelah dalam atau di luarnya dengan bahan yang menyerap bahang panas melalui simen, batu kapur dan seumpamanya. Hal ini berkait rapat dengan hadis daripada Jabir radhiyallahu anhu, katanya, ini berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya, Rasulullah melarang pembinaan kubur dengan batu kapur. Riwayat Muslim. Walau bagaimanapun, pembinaan kubur dengan batu marmar dan seumpamanya adalah haram. Ini kerana perbuatan tersebut sangat bertentangan dengan
larangan Rasulullah SAW. Di samping terdapat unsur-unsur pembaziran yang ditegah oleh syarak serta unsur-unsur kemegahan dan kebanggaan yang dicela oleh agama Islam. Selain itu, yang ketiga, haram menyediakan makanan atau minuman untuk perempuan yang meratap sama ada mereka dalam kalangan keluarga si mati atau orang lain. Ini kerana perbuatan tersebut akan membantu maksiat, malah menggalakkan berterusannya lagi. Justru ini, kalau kita hendak bahas dengan secara mendalam mengenai perkara bid'ah terhadap pengurusan jenazah ini, memang amat sulit dan panjang untuk dipertikaikan. Dengan ini, matlamat yang kita boleh simpulkan adalah untuk mengenal pasti serta mengetahui tahap kefahaman masyarakat Islam dalam pengurusan jenazah terhadap perkara bid'ah tersebut. Dengan ini menunjukkan jikalau seorang itu tidak mengambil berat akan menimbulkan ketidakfahaman serta kekeliruan yang telah banyak terpengaruh dari adat resam yang telah lama bertapak sejak sekian lama lagi. Secara tuntasnya, bagi mengelakkan masalah ini berlaku, umat Islam perlulah menimba ilmu pengetahuan serta mendalam untuk memahami ilmu yang sebenar, tidak kiralah sama ada dari segi teori ataupun praktikal, seperti mana yang dituntut agar tidak bercanggah dengan hukum yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Pengakhiran kata, semoga dengan perkongsian ini dapat memberikan kita sedikit bekalan mengenai ilmu yang berkait pengurusan jenazah ini. Seterusnya dapat difahami serta diamalkan dengan baik. Wallahu a'lam.